Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, ibu bapa yang saya hormati dan anak-anak SK Kota yang saya sayangi. Baiklah, apa kabar semua? Saya mengharapkan ibu bapa, anak-anak SK Kota serta anak-anak semua sihat walafiat. Okey, bagi kami di pihak sekolah SK Kota, alhamdulillah, syukur ya, semuanya dalam keadaan sihat-sihat. Baiklah, hari ini kita jumpa lagi, ini berkenaan dengan pengoperasian sekolah ya. Okey, mengikut kenyataan media 8 November 2021, sekolah beroperasi mengikut fasa 4 PPN peringkat 3 pada 22 November 2021 ya. Okey, Sabah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, bila kita ke fasa 4 bermakna sekolah akan beroperasi ya. Okey, pengoperasian sekolah 3.0, kategori murid yang terlibat adalah tahap 1 hingga 2 ya, secara penggiliran. Ya, kita akan sediakan penggiliran dan ibu bapa akan menerimalah surat daripada pihak sekolah dalam sehari dua ini ya. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, tidak perlu risau dengan kehadiran anak-anak ke sekolah, sebabnya 100% warga sekolah yang berada di sekolah ini telah divaksin ya. Jadi tidak perlu risau berkenaan dengan jangkitan pada tenaga pengajar kita lah, serta AKP kita. Begitu juga dengan bagian pembersihan dan juga kawalan. Mereka semua telah divaksin ya. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, ada dalam pengoperasian sekolah 3.0 ini, ibu bapa juga terlibat ya, dalam dalam pelaksanaan pembukaan sekolah ni. Salah satunya iaitu pihak sekolah meminta ibu bapa ya memberikan kesedaran pada anak-anak jagaan tentang penjarakan fizikal ya, sebelum, semasa dan selepas menaiki kenderaan ya. Jadi setiap hari ibu bapa kena peringatkan anak-anak di bawah jagaan tuan-tuan ya. Okey, yang kedua, kami mohon juga ibu bapa menasihati anak-anak supaya tidak berjabat tangan atau bersalaman ya, atau bersentuhan antara rakan-rakan, guru-guru ataupun orang-orang di sekeliling mereka. Jadi ini di antara yang rasanya ya, sentuhan adalah salah satu cara penyebaran virus ni. Jadi hari-hari jangan bosan ya, nasihatkan anak-anak. Okey, yang kedua iaitu kami harapkan juga ibu bapa sentiasa mengamalkan kebersihan ya, kebersihan anak-anak sebelum dan selepas makan ya. Nasihatkan mereka untuk jagalah ya, jaga susila, tata susila mereka semasa makan, iaitu salah satunya itu mereka jaga kebersihan mereka sebelum dan selepas makan. Dan lagi di antara yang pentinglah ya, saya nasihatkan pada ibu bapa, tolonglah peringatkan kepada anak-anak berkenaan dengan kepatuhan dengan sistem pergerakan pergi dan balik murid ke sekolah ya. Maksudnya di sini semasa mereka menaik bas dan semasa mereka balik ya. Dan kami juga di pihak sekolah telah meletakkan tanda-tanda pergerakan anak pergi ke semasa anak pergerakan mereka ke kelas dan juga pergerakan mereka balik. Dan juga kami minta ibu bapa membantu pihak sekolah untuk sentiasa memberi peringatan lah pada anak-anak ya. Okey, yang seterusnya, pihak sekolah juga minta ibu bapa menggalakkan ya, pihak sekolah meminta ya ibu bapa untuk
menghantar dan mengambil anak-anak itu sendiri, ya, demi keselamatan anak-anak dan juga keselamatan dari segi penculikan dan keselamatan dari segi jangkitan. Kami minta ibu bapa itu sendiri, ya, mengambil dan menghantar anak-anak ke sekolah. Kami juga, ya, menyarankan ibu bapa untuk menyediakan, ya, makan dan minum anak-anak semasa ke sekolah. Tetapi, ya, kami telah mengambil alternatif lain selain daripada ibu bapa menyediakan makan minum anak, iaitu kantin kita beroperasi, ya, di mana kita di awal pagi kehadiran anak-anak ke sekolah semasa menuju ke kelas, kita telah meletakkan seorang atau 2 orang daripada IJK kantin untuk mengambil pesanan makanan anak-anak, ya, di mana menu akan disediakan sebelum malam, sebelum ke sekolah, ya. Paginya ke sekolah, malam tu kita akan viralkan menu untuk anak-anak buat pilihan, ya. Jadi esoknya anak-anak tinggal untuk take saja atau minta pada IJK yang terlibat, ya. Okey, jadi anak-anak akan makan di dalam kelas. Makanan tu akan diidar ke kelas mengikut tempahan anak-anak, ya. Jadi bapa tidak perlu risau, anak-anak kita akan kurangkan pergerakan anak-anak tuan-tuan ini di sekolah, ya. Okey, satu lagi yang rasanya penting, ya, sebagai persediaan sebelum anak-anak ini belajar, ibu bapa perlu diperingatkan, ya, perlu memperingatkan pada anak-anak untuk penyediaan sarapan pagi anak-anak, ya, sebab ia penting sebelum anak-anak ini memulakan pembelajaran, ya. Kita tidak mahu perut anak-anak ini kosong dan menyediakan ianya satu gangguan untuk anak-anak ini belajar. Okey, seterusnya kita juga meminta penglibatan ibu bapa agar sentiasa menasihati anak-anak supaya tidak berkongsi makanan dan minuman dengan murid lain, ya. Okey, guru-guru akan sentiasa berada dengan anak-anak semasa di sekolah, tetapi kami mohon ibu bapa juga sentiasalah setiap hari nasihatkan anak-anak itu supaya sentiasa jangan berkongsi makanan dan minuman dengan kawan-kawan, ya. Okey, juga kami juga mengharapkan ibu bapa sentiasa juga menasihati anak-anak sebelum dan selepas pulang untuk sentiasa membasuh tangan, ya. Dan juga bila balik ke sekolah, mandilah, ya. Jadi di pihak sekolah akan kita ada jadual untuk murid mencuci tangan. Jadi kita minta juga bila murid itu kembali ke rumah, mereka cuci tangan, dan kalau lebih baik dan terus mandilah dan tukar pakaian, ya. Okey, berkenaan pula dengan pakaian sekolah, ya. Okey, pihak sekolah masih memberi kelonggaran, ya. Masih beri kelonggaran ataupun kebenaran untuk anak-anak tuan-tuan memakai pakaian biasa selain daripada uniform sekolah. Tapi kita nasihatkan janganlah pakaian yang dipakaikan kepada anak-anak itu menjuluk mata, ya. Jadi biarlah dia ada etika dia berpakaian. Jadi kita pun akan hantar nanti di antara syarat pemakaian ni, walaupun dia kita bebaskan, tetapi dia masih lagi cara berpakaian beretika, ya. Okey, jadi itu di antara yang kita harapkanlah. Dan juga untuk pengetahuan ibu bapa, pihak luar bukan warga KPM tidak dibenarkan memasuki sekolah, ya, termasuk orang kenamaan, ya, termasuk orang kenamaan, kecuali bagi tujuan pembaikan dan penyelenggaraan sekolah dengan syarat, ya, telah divaksin lengkap, iaitu dos 1 dan dos 2. Itu saja yang dibenarkan untuk ke sekolah. Dan juga kami masih lagi membenarkan ibu bapa berurusan, ya,
tapi kena lalu dengan pengawal yang ada di kawasan sekolah tu lah, yang di gate, yang duduk di gate tu, ya, untuk buat sebelum masuk ke sekolah, ya. Okey, dan lagi kita masih lagi selama, ya, selama daripada mula 22 hari bulan tu, ya tuan-tuan, selama 2 minggu persekolahan, anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan menduduki ujian sumatif, ya, atau peperiksaan akhir tahun, ya. Jadi kita guna ini sebagai salah satu pentaksiran kepada murid, ya. Dan juga kita boleh gunakan ini sebagai satu aras untuk kita guna membaik pulih anak-anak kita, ya. Jadi ibu bapa jangan terima ini sebagai positif, sebab tidak ada apa-apa juga, ya. Jadi selama untuk beberapa hari ini ibu bapa boleh membimbing atau membantu anak-anak sebelum mereka menduduki ujian sumatif ini, ya, hari Isnin nanti. Jadi ini sebagai pengetahuan ibu bapa, ya. Jadi itu adalah di antara makluman kepada ibu bapa. Jadi sebarang makluman baru kita akan susul melalui surat atau melalui edaran dalam room kelas ibu bapa nanti. Jadi itu sahaja. Sebarang kurang jelas daripada makluman ini, kita mengalung-alungkan ibu bapa buat boleh susul melalui telefon untuk bertanya kepada pihak sekolah berkenaan dengan kemusykilan. Jadi itu daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.